Okey. Okey kelas, hari ni kita masuk set 3. Okey, latihan latih 2B. Okey, melibatkan bab 3 iaitu bab trigonometri tau. Okey, bab trigonometri dalam set 3 untuk bahagian A kita akan tengok soalan 5 hingga 7 dan bahagian B kita akan tengok soalan 12 hingga 13. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok bahagian A dulu. Okey, bahagian A, soalan 5. Okey, soalan dia, okey, dia bagi satu bulatan. Lepas tu dia cakap berdasarkan bulatan unit di sebelah, tentukan nilai bagi sin theta. Okey, baik. Kalau macam ni berlaku kan. Okey, perkara yang pertama kamu perlu tahu, okey, jejari untuk satu bulatan. Mana? Tak terlihat. Okey, kamu perlu tahu jejari untuk satu bulatan nilai dia adalah 1. Okey. Yang kat sini ni, ini nama dia jejari tau. Okey, nilai dia adalah 1. Sebab apa 1? Sebab, okey, untuk satu bulatan, nampak tak dia sentuh paksi kan? Di sini disentuh kan? Okey, untuk paksi X, ini adalah 1. Okey, ini adalah negatif 1. Kalau Y, ini adalah 1. Okey, ini adalah negatif 1. So, kalau paksi ni bergerak kat mana-mana pun dalam bulatan ni kan, dia nilai dia tetap 1. Okey, jadi kalau jejari untuk satu bulatan, nilai kat sini adalah 1. Okey nah? Okey, itu faham tak? Faham. Okey, baik. Okey, bila dah dapat macam ni kan, perkara yang pertama adalah, okey, kamu kena buat bentuk segitiga. Ingat tak cikgu ajar itu? Buat bentuk segitiga. Macam ni kan, segitiga kan? Okey. Okey. Bentuk segitiga. Kan? Okey, lepas tu dia bagi kat sini point kan? Okey, P koordinat dia adalah, okey, X 0.26, Y 0.96. Okey, jadi kat sini kita boleh tulis lah. Okey, kalau kat bawah ni adalah paksi X kan? So nilai dia adalah kita ambil nilai yang X ni. 0.28. Okey, yang menegak ni kita ambil nilai Y. 0.96. Okey nah? Kita kat tu faham tak? Faham. Okay, good. Okay, so dalam soalan dia minta sin theta. Okay. Dia minta sin theta. Okay, ingat tak nilai trigonometri kita ada berkenaan dengan SOH, formula dia, ingat tak? Ingat tak? O ni maksud dia apa O? Apa maksud O? Apa maksud A? Apa maksud A? O maksud dia adalah opposite. Opposite. Maksud opposite adalah bertentangan. Ada orang nak masuk ke? Dah masuk dah? Okey, maksudnya adalah bertentangan. Ni A, ascendant. Maksud dia bersebelahan. Okey, H maksud dia hypotenuse. Okey. Ingat tak nyahat ni? Kalau kat sini sudut kamu, okey. Kalau bertentangan,
Kalau cikgu kata, oh opposite bertentangan, maksudnya dia duduk kat depan. Okay, kalau Sanjian bersebelahan, ini sudut, dia duduk kat sebelah sudut kan? Jadi sini A. Yang panjang macam ni H. Jadi kalau so, maksudnya untuk dapatkan sin theta, okay, opposite bahagi hypotenuse. Faham tak kat situ? Jadi nak dapatkan sin theta, okay, apakah opposite dia kat sini? Ni. Opposite dia nilai dia apa? Kat sini sudut ni. Bertentangan dia nilainya 0.96. Nilai 6. Ni bertentangan dia. Ni sudut bertentangan dia 0.96. Okey, lepas tu hypotenuse. Hypotenuse dekat sini lah. Iaitu 1 per dengan 1. Jadi 0.96 bahagi 1 dapat 0.96. Ini jawapan dia. Jadi jawapannya adalah B. Okey, nah. Okey, faham tak? Faham. Okey. Yang lain faham kau? Kau tak boleh bersuara. Tak boleh suara Faham cikgu. Okey. Kalau tak faham tanya je Okey, seterusnya adalah sudut rujukan sepadan bagi sudut 150 darjah. Okey. Kalau kita ingat balik, dalam bulatan kamu ada ni kan? Apa tahu panggil ni? Ibu lupa istilah dia. Kamu ada sukuan kan? Okey, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Ingat tak? Okey, sukuan ni bermula daripada kanan lah, kosong kat sini. Lepas tu sini 90 darjah. Okey, lepas tu 90 darjah tambah 90 dapat 180. 180. Lepas tu tambah lagi 90. 214. 27. 27. Kosong. Okey, kat sini 360. Okey, satu bulatan. Okey, baik. Okey, jadi soalan kata tentukan sudut rujukan sepadan. Maksudnya dia nak sudut rujukan sepadan, dia nak theta lah. Bukan, dia nak alfa lah. Okey, bagi sudut 150. Okey, pertama sekali sudut 150 ni letak dia dekat mana? Sukuan pertama, sukuan dua, sukuan tiga, sukuan keempat. Kedua. Sukuan yang kedua, pandai. Letak dia dekat sini. Ini 150. Okey, jadi kita nak alfa kat sini. Nilai alfa kat sini. Jadi dapat berapa? Apakah nilai alfa? Kita nak nilai alfa. Jadi macam mana nak dapat? Yang warna merah ni kita nak. Okey. Kita tahu sukuan kedua kan? Berapakah sudut penuh untuk sukuan yang kedua? Seratus lapan puluh. Ni lah sukuan yang penuh. 180. Lepas tu kita tolakkanlah dengan 150. Berapa dapat dia? 180 tolak 150, kamu akan dapat 100 pula. 30 je. 30. Jadi jawapannya adalah 30. D. 30. Okay. Yang ni faham tak? Ada soalan? Ni faham cikgu. Okay, nak? Okay.
Nombor 7. Okey, baik. Dia suruh cari nilai cos 327 darjah 12 degree. Okey, macam mana nak buat cari nilai? Kalau bunga macam tu, kita akan pakai calculator sahaja. Mana soalan tadi? Ini kah? Ini kah? Kita pakai calculator sahaja dapat soalan macam ni. Okey nak? Okey, jadi kalau dapat soalan macam ni, okey, 13A kan? Tentukan sama ada nilai cos 320 darjah adalah positif ataupun negatif. Okey. Apa satu tu? Tak sana. Aku yang confused. Soalan 7. Padahal sana. Soalan 7. Okey. Cari nilai cos 320 darjah. Okey, 1/12. Okey, jadi kita pakai calculator lah. Tekan on. Okey nak? Lepas tu tekan cos. Tulis 327. Okey, lepas tu ada simbol ni kan? Darjah macam ni kan? Okey, itu simbol ni kamu tekan yang ada koma-koma-koma ni. Okey nak? Lepas tu tekan 1, tekan 2. Okey, lepas tu tekan lagi sekali butang yang ada jiki koma-koma ni. Okey nak? Lepas tu tekan sama dengan. Cari nilai cos 327. Betul lah. Aku tak dapat. Baik. Kenapa tak dapat? Betul lah. Cikgu cuba satu cos 327 darjah 12 darjah. Sama dengan. Okey, kita dapat kat sini. Okey, ini nilai dia kan? Okey, kat sini dalam jawapan dia nak dalam 4 titik perpuluhan kan? Betul tak? Okey, kamu ambil 4 titik perpuluhan juga. Jadi kosong perpuluhan Astaghfirullahaladzim. Okey, jadi 0.840 kat sini 5, betul? Okey. Tapi cuba kamu tengok kat sebelah 5 ni, sebelah kanan dia apa dia? 6 kan? Okey, jadi kita kena bundarkan lah. Dia lebih daripada 5. Jadi kena tambah 1 kat sini. Jadi 0.8406. Jadi jawapan dia adalah C. Faham tak? Faham. Tahu tak bundarkan? 0.84056. Okey, dalam jawab soalan, jawapan dia kebanyakannya adalah 4 titik perpuluhan kan. Jadi 1, 2, 3, 4. Kat sini 5 ni. Okey, bila kita tengok kat sebelah ni nombor 6 kan. Kalau dalam pembundaran, kalau kita nak bundar, nombor yang lebih daripada 5 kita akan tambah 1. Jadi sebab tu kita tambah 1 kat sini. Jadi bila kita tambah 1, dia jadi 1 tambah 5 kat sini dia jadi 6. Sini 0, sini 4, sini 8, sini 0. Jadi jawapan dia adalah 0.8406. Jawapannya adalah C. Nombor 7. Kalau kurang daripada 5 cikgu? Ya? Kalau budak. Kalau katakan kurang dia, daripada 5? Okey, kalau kat sini lah kurang daripada nombor 5. Contoh nombor 6 ni katakanlah dia nombor berapa? Nombor salah. Tak nak. Okey, katakanlah sebelah ni nombor 2. Okey.
Kamu tanya kan? Okey, kalau kurang daripada 5 apa berlaku? Okey. Okey, tengok kat sini nombor 2 kurang daripada 5. Okey, jadi kita tambah kosong ataupun tak payah buat apa. Tambah kosong kat sini. Jadi jawapannya adalah okey, kosong tambah 5 dia akan jadi 5 lah. Sini kosong, 4, 8.0. Okey nah? Ingat tak pembundaran? Ingat. Okey, kalau nombor kurang daripada 5, 1, 2, 3, 4, kita akan tambah kosong. Kalau nombor sebelah kanan ni, had ni. Kalau nombor dia 5, 6, 7, 8, 9, kita kena tambah 1 dekat sini. Okay nah? Itu pemudaran. Alright, boleh? Boleh. Even Ya. boleh tak even? Boleh juga. Boleh. Okey, kalau ada apa masalah tanya je Okey, jadi nombor 7 tadi jawapannya adalah C. Okey nah? Okey, baik. Seterusnya, okey cuba tengok dalam soalan bahagian B. Soalan nombor 12. Okey, cuba selak. Okey, rajah menunjukkan satu bulatan unik. Ada titik A dan titik B terletak di atas lilitan bulatan unik tersebut. Okey, tengok kat sini. Nampak tak bulatan cikgu? Kita nak besarkan lagi. Nampak lah. Nampak dah? Okey. Jadi dia tanya kat sini, okey nyatakan koordinat Y bagi titik A. Okey nah, jadi titik A kat mana titik A? Kat mana titik A? Kat negatif 1. Kat sini kan, negatif 1 ni kan. Okey, apa koordinat bagi titik A? Apa koordinat dia? X dia apa? X ni kat sini kan. X dia kosong. Y? Ni paksi Y? Negatif 1. 1. Okey. Jadi, soalan tu dia tanya, nyatakan nilai koordinat Y. Okey, ini adalah koordinat X. Koordinat X kosong. Koordinat Y dia negatif 1. Jadi jawapan bagi 1 adalah apa jawapan dia? Ni. Negatif. Negatif? Negatif 1. Itu jawapan dia. Nampak tak? Negatif 1. Okey, cuba buat 2 pula. Dia tanya, nyatakan nilai koordinat negatif X bagi titik B. Kat mana titik B? Ni titik B kan? Ya. Ni koordinat dia. Okey, mana X, mana Y? Sebelah kiri, yang ini X. X. Sebelah kanan, Y. Y. Okey, jadi dia nak koordinat X. Bagi tahu koordinat X. Berapa nilai dia? Negatif 0.7. 0.7. 7071. Good. Itu jawapan dia. Itulah. Ini satu markah, ini satu markah. Okey, ada soalan? Ada ya. Senang tak? Jangan confuse tau. Kalau dia kata nyatakan koordinat, tengok balik, tengok elok-elok. Mana X, mana Y. Kat sini mana X, mana Y. Ingat kan koordinat? Ingat. Okey, B. Tentukan sekuan bagi sudut 135. 135 sekuan ke berapa? Kalau tak tahu buat.
kita punya sukuan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Mula kat sini kosong. Lepas tu 90, 180, 270. Sini 306. Okey, jadi sukuan bagi sudut 135. Suduan kedua. Good. Duduk kat sini. Sukuan yang kedua. Jawab kat sini. Sukuan kedua. Sukuan 2. 1 markah. Okey, ada soalan? Tak ada. Kenapa sukuan yang kedua? Sebab 135 ni lebih tak daripada 90? Lebih. Lebih dan kurang daripada 180. Jadi duduk kat sini ya. Okey nak? Okey. Jadi soalan seterusnya nombor 13. Okey, tentukan 13A. Tentukan sama ada nilai kos tulisan adalah positif atau negatif. Mana ni? Okey, 13A, tentukan sama ada nilai kos 327 darjah 12 degree adalah positif ataupun negatif. Jadi macam mana nak buat? Mula-mula kita kena buat sukuan dulu. Ini sukuan pertama, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga, sukuan yang keempat. Kalau trigonometri, yang ni kena ingat. Kalau ingat benda ni, semua benda boleh jawab. Jangan risau. Okey, boleh? Boleh. Okay. Lepas tu, kamu ingat tak cikgu ada ajar sebenarnya setiap sukuan dalam bulatan ni mempunyai nilai dalam sin, cos dan theta. Dan theta dan tan. Kita akan pakai formula SSTK. Semua suka tengok Korea. Gitu. Jadi, kalau untuk sukuan pertama, dekat sini kan, maksudnya semua positif. Maksudnya kat sini, okey. Sin, kalau ada sahaja sudut sin kat sini, dia adalah bernilai positif. Okey, kat sini kalau ada sudut tangent, nilai dia positif. Kat sini kalau ada, dekat sukuan pertama ada sudut cos, nilai dia adalah positif. Okey. Okey. Untuk sukuan yang kedua, maksudnya kat sini sin, sudut dia sin adalah positif. Tapi tangent dan cos negatif. Yang lain semua negatif. Okey nak? Okey. Yang seterusnya, ketiga, tan. Sukuan yang ketiga, dia kata sudut tan adalah positif pada sukuan yang ketiga. Okey. Selain daripada tan, semua negatif. Sin dengan cos adalah negatif. Okey. Seterusnya, nombor 4. Sukuan keempat adalah K, mewakili cos. Maksudnya kat sini cos sahaja positif. Sin dengan tan adalah negatif. Yang ni pun kena ingat sikit lah. Ni tak ada formula. Ni kena ingat. Okey nak? Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi dalam soalan cakap tentukan sama ada nilai cos 327 ini positif ataupun negatif. Dia suruh tentukan sudut tu positif ke negatif. Okey, cuba tengok. Okey. Sudut ini. Sudut itu adalah 320 darjah kan? Jadi letaknya dekat mana sudut ni? 327.
Sukuan pertama ke, dua ke, tiga ke, empat? 4. Dia duduk kat sukuan ke empat. Okay, good job. Kat situ. 327. Okay. Lepas tu dekat 327, cuba tengok. Dekat sini dia kata cos kan? Ya. Dia kata cos kan? Sini dia kata cos tu tak? Okay, jadi Ya. kita tengok kat sini sukuan yang keempat. Cos kita positif ke negatif? Positif. 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 Jadi jawapan dia adalah Positif. positif. Itu saja. Satu markah. Tanpa jangan cakap, cikgu cerita memang panjang satu markah je. Tak, ini kan ulang kaji. Ni ulang kaji. Kena cerita lah. Okay, nah. Disebabkan kat sini cos pada sukuan keempat, jadi dia positif lah. Andai kata kalau dia tulis kat sini, tangent. Jadi positif ke negatif? Negatif. Cikgu kata andai kata kat sini bukan cos, dia tan. Jadi positif ke negatif? Negatif. Positif. Katakan sini tadi cos kan? Cos nilai dia positif. Kalau kat sini tan. Negatif. Negatif. Good Diven. Pandai. Okay nah. Tengok kat sini. Ingat SSTK. Semua sin, tangent, cos. Semua suka tengok Korea. Okay nah. Okay. Soalan? Tak ada juga. Okay boleh nah. Okay kalau ada bagi tahu je terus saja nah. Okay, seterusnya 13B. Okay, 13B. Okay, dia suruh cari sudut tirus sepadan. Kalau sudut tirus simpadan, apa maksud dia? Dia suruh cari apa? Sudut simpadan dia suruh cari alfa. Ingat tak? Sudut simpadan, maksudnya suruh cari alfa. Bagi sukuan pertama, dalam sukuan pertama, bagi 105. Okey, ni 1, 2, 3, 4. Dia kata sukuan pertama tapi kamu jangan confuse dengan soalan tau. Soalan, sebab apa? Setiap sukuan nilai dia semua sama. Setiap sukuan nilai dia sama. Bukan. Okey, setiap sudut sepadan pada mana-mana sukuan pun nilai dia semua sama. Bagi sesuatu darjah. Ini. Okey, katakan 105, so cari 105 sudut sipadan kan? Okey, sama sahaja untuk sukuan mana-mana pun. Okey, kalau kat sini dia bagi 105 sini kan? Jadi, balik pada soalan. Okey, kat sini dia bagi 105 kan? Dia suruh cari nilai alfa. Jadi macam mana nak dapat? Macam mana nilai alfa? Macam tadi. Ini sudut penuh berapa? Berapa nilai untuk satu sudut penuh tu? 180. 180. Jadi 180 tolak 105. 5. Dapat berapa? Jadi 75. Dapat 75. Anak darah diam je anak darah. Okey, dapat 75 darjah. Kan? Jadi kat sini adalah 75 darjah. Okey, inilah jawapan dia. Okey, ni satu markah. Sebab apa cikgu kata sama? Kalau sini sama, maksudnya kalau masuk sini 75, sudut sipadan dekat sukuan pertama pun adalah 75. Sebab tu jawapan dia ini je. 180 tolak 105 sama dengan 75. Okey nah?
Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey. Teruskan. 13C. Okey, 13C ni. Okey, step dia panjang sikit. Okey, dia suruh cari nilai theta. Maksudnya, dia suruh cari suatu sudut apabila telah diberi cos theta sama dengan 0.766 bahagi 0 darjah hingga 360 darjah. Okey. Dia suruh cari cos theta. Okey, ada 3 step untuk cari theta. Okey. 3 langkah untuk dapatkan nilai theta. Okey. Okey, ni jot down ni. Okey, yang pertama kita kena tahu nilai sudut sipadan. Maksudnya kita kena tahu apakah nilai alfa kita. Okey, yang kedua kita kena tahu juga ataupun kita kena tentukan sukuan kita. Maksudnya kat sini kena tahu sukuan pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat. Okey nah? Okey, cara yang ketiga ataupun langkah ketiga barulah kita boleh cari nilai theta. Okey nah? Okey, baik. Kita pergi ke step yang pertama. Okey, step yang pertama adalah cari nilai sudut simpadan. Okey, untuk cari nilai sudut simpadan, okey kita ambil yang diberi. Yang ini. Okey, cos theta sama dengan 0.7666. Okey nah? Okey, kita nak nilai theta ni. Jadi cos ni kita bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi cos inverse 0.7666. Okey, cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? Tahu tak tekan kalkulator? Okey, tekan on. Okey, kita nak cos inverse kan? Okey, tekan shift. Tekan cos. Ni tekanlah cos inverse. Okey, tadi apa? Nilai dia 0.766. Betul? Betul kah? Jadi jawapannya adalah 40.000. 40.003. Okey, jadi kita tulis kat sini 40.003. Jadinya maksudnya kat sini nilai alfa kita sama dengan 40 darjah. Sebab apa cikgu tulis 40 darjah? Sebab cikgu bundarkan saja. Yang ni cikgu bundarkan, sini kosong kan? Kalau kosong, kita biarkan lah. Jadi 40 darjah. Okey, takat tu faham tak step pertama? Faham. Okey. Okey, ni jot down tau. Yang ni penting ni, memang akan keluar. Okey, step yang kedua, kita nak tentukan sudut simpadan. Okey, sudut simpadan ada 4. 1, 2, 3, 4. Sini 0, 90, 180, 270, 360. Okey, lepas tu kamu letak siap-siap dia punya nilai cos sin dan juga tangent dalam sudut ni. Bukan sudut simpadan. Apa ni?
sukuan. Dalam sukuan kamu. Okey, tentukan sukuan. Okey, untuk sukuan yang pertama adalah semua. Semua positif. Untuk sukuan kedua, siapa positif? SSTK. Sukuan kedua, siapa positif? Sign yang positif. Sukuan yang ketiga, Dan dan. Sukuan yang keempat, kos. yang positif. Okey. Yang ni kena ingat. Wajib ke atas kamu untuk ingat. Okey. Baik. Macam mana kita nak tentukan? Okey, perkara yang perlu kamu tentukan adalah bila dia cakap nilai yang mana satu. Dalam soalan, okey, nilai yang dipakai adalah nilai kos kan? Ni yang pertama. Okey, jadi dekat kita punya sekuan ni, yang mana nilai dia adalah kos. Kos dia adalah positif. Sekuan yang mana? Kontan. Cuba tengok dekat sekuan sini. Ni kos positif kan? Okey, kat mana? Ya. 1, 2, 3, 4. Sekuan mana yang kos dia positif? 4. 4. Lagi satu? Semua sukuan satu. Semua sekuan yang pertama. Jadi sekuan yang kedua tak pakai lah. Okey, boleh? Okey, ada 2. Okey. Yang ni yang pertama. Yang kedua kita tengok kat sini. Ni dia cakap siap-siap kat sini. Dia kata kat sini nilai theta ni berada pada 0 hingga 90 darjah sahaja. Jadi sukuan mana tu? Sukuan 1 ke sukuan 4? Sukuan yang pertama. Good. Jadi sukuan keempat ni bukanlah. Okey, boleh? Jadi theta dia mesti terletak pada sekuan pertama sahaja. Okey, jadi dah dapat tentukan sekuan. Okey, jadi yang ketiga kita akan cari nilai theta. Okey, nilai theta untuk sekuan yang pertama. Okey, dia terletak di sini. Alfa dia. Betul lah, alfa dia iaitu sebanyak 40 darjah. Okey nah? Okey, jadi dekat sini nilai alfa sama sahaja dengan nilai theta. Jadi nilai theta kamu sebenarnya adalah 40 darjah. Itu jawapan dia. Okey nah? Boleh? Boleh. Betul ke ni? Betul kan ni? Boleh? Ni cikgu buat ringkasan tau. Ni sebenarnya nota cikgu ni. Sebab kalau kamu study kat buku, kamu akan confuse. Okey. Jadi disebabkan sukuan pertama sahaja kan kat sini. Alfa sama dengan 40. Jadi sebenarnya nilai theta sama sahaja dengan nilai alfa untuk sukuan pertama sahaja tau. Sukuan lain kena kira. Okey, jadi disebabkan alfa tu 40, maka theta pun nilai dia 40. Itu jawapan dia. Okey nah? Ini nilai dia adalah 1 markah. Saya bagi 1 markah je. Okey, boleh? Siapa ada masalah? Okey, untuk trigonometri ada masalah tak? Kat mana kamu confuse? Tak ada tu. Serius Tapi ada lah. Siapa ada masalah? Yang kena dah. Cakap. It's okay. Baik cakap. Nanti masuk KV tak sempat tau nak ulang kaji. Ada 3 minggu je kat KV. Kat Ada sini yang tentukan positif dengan negatif kat sukuan. Kat mana? Soalan mana? Nombor 13. Yang ni ke? Yang ni Okey. Yang ni Okey. Kita nak macam mana nak tentukan sukuan? Okey, sukuan bagi
satu bulatan. Okey. Cikgu terang tau. Okey, yang lain pun kalau faham, okey tak apa, kita ulang kaji. Okey, ini bulatan kan? Ada bulatan patutnya kat sini kan? Tapi bulatan tu cikgu hilangkanlah. Okey. Dalam satu bulatan penuh, ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey. Dalam sukuan, dalam satu bulatan, macam cikgu cerita, kita mempunyai nilai daripada sin, tangent dan juga cos. Okey nah, dalam kita punya bulatan. Jadi macam mana kita nak tentukan setiap nilai ni dalam kita punya sukuan. Itu kita punya kena hafal lah. Di sana cikgu tulis ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, orang dalam buku dia akan suruh ingat formula SSTK. Okey, yang mana S yang pertama maksudnya adalah semua. Maksud semua ni maksud dia kalau sudut tu tangent, cos ke, sin ke, nilai dia mesti akan positif. Itu maksud dia, semua positif. Ini letak dia dekat sekuan yang pertama. Okey. Okey, S yang kedua maksud dia adalah sin. Maksudnya sin ini mesti positif. Jadi kita ada 3 nilai kan, sin, tan, cos kan. Okay, kalau kat sini nilai sin positif, jadi yang lain mesti negatif. Tan negatif, cos negatif. Okay, boleh? Okay. Yang seterusnya, nombor 3. Okay. T. Yang ketiga adalah tan. Tan mesti positif. Nilai tan kalau dia jatuh dekat sekuan yang ketiga, dia mesti positif. Tapi yang lain negatif. Sin negatif. Cos negatif. Okey. Seterusnya K. Maksud dia adalah cos. Jadi cos adalah positif pada sukuan yang keempat. Yang lain dia adalah negatif. Maksudnya semua yang atas tu positif lah maksudnya. Sukuan pertama ke? Ya, yang semua positif. Okay. Yang mana? Musyfiq? Maksudnya yang atas, yang permulaan ni lah, semua positif lah maksudnya. Yang ni, sukuan pertama? Ni yang semua lah. Saya tengok ni semua positif sebenarnya. Oh tak, maksud cikgu kat sini, okey. Sukuan kedua, sin saja positif. Yang lain tangent negatif. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, katakan, okey, dia bagi kat sini, sin 120. Okey, sin 120 depan dia positif kan? Okey, dia letak dekat sukuan berapa? Sukuan kedua. Ni sin positif ni. Letak je pada sukuan kedua dan juga kenapa warna merah? Letaknya pada sukuan kedua. Lagi satu? Sukuan pertama. Kat sini semua positif. Kan? Jadi kat sini letaknya pada sukuan pertama dan juga sukuan kedua. Okey, boleh? Boleh tak? Risau aku. Boleh. Okey, sat. Cikgu tengok. Salah je. Okey, sat.
Hmm. Okey, tu sin kan? Okey, katakanlah soalan lain kan. Katakan, okey, negatif sin theta sama dengan 0.575. Contoh. Okey, cuba kamu tengok. Okey, dekat depan ni. Depan sini. Ini negatif sin, betul tak? Okey, jadi antara sukuan pertama, 2 dan 3 dan 4, mana ada negatif sin kat situ? No? Dengar tak? Ya. Jadi kat mana yang ada? 1, 2, 3, 4. Negatif sign. Yang mana kat sini ada sign dia, nilai dia negatif? Sekuat ketiga dengan empat. Sekuan ketiga dan sekuan yang ke? 3 dengan 4. 4. Tengok macam tu lah. Kalau negatif, katakanlah negatif negatif cos theta 0.1222. Kita akan tengok nilai dia pada yang kat depan ni. Ini negatif cos. Kalau negatif cos, sudut dia terletak pada sukuan ke kedua dan 2 dan ketiga. betul. Sini cos negatif, ni pun cos negatif. Letaknya pada sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Macam itulah kita nak tentukan yang mana satu negatif, mana satu positif. Kalau dia kata kat sini tangent theta sama dengan 0.2222. Jadi dia terletak pada sukuan 1 dengan 1 dan 3. 3. Kenapa tak takut? Betul lah tu. Sukuan 1 dan 3. Betul sebab tan dia adalah positif. Ni positif. Faham tak? Faham. Okey. Ada soalan lain? Tak ada dah. Ini mesti keluar bahagian B. Confirm. Tapi ni bagi satu markah je lah sebab dia minta satu je. Okey. Itu untuk tangent. Ada masalah? Tangent pula. Itu untuk trigonometri. Ini ada masalah tak? Soalan 5. Soalan 5 tak ada masalah ke? Okey nah, boleh nah. Boleh. So ketua ni hafal tau. Ingat tau yang mana. Apa jangan confuse tau. Ni senang je. Sayang markah. Okey nah. Okey. Siap cikgu nak ending recording. Stop record.